Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi topik kita. Masih lagi dalam bab 6 kan? Baru 6.1 pengenalan lah kepada asid dan juga base. Kita dah masuk yang asid. So hari ini kita akan masuk base dan alkali. Okay. So mula-mula sekali, cikgu nak bagi tahu apa yang awak perlu dapat dalam bab ni. Okay, yang pertama, awak kena tahu definisi untuk base dan alkali. Yang kedua, awak kena tahu jenis alkali. Yang ketiga, awak kena tahu peranan air dalam menentukan sifat, dalam menunjukkan sifat kealkalian. Dan yang keempat, kita akan belajar kegunaan alkali dan base juga, dan asid juga. Okey, kegunaan asid dan juga base. So ingatlah 4 benda ni yang awak perlu kuasai. So mula-mula kita pergi ke yang pertama dulu, iaitu definisi. Okey, definisi. Apa maksud base? Okey, base ialah bahan yang boleh bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Okey, bahan yang boleh bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Contoh base ialah logam oksida dan logam hidroksida. Right, let's say lah cikgu nak guna magnesium oksida sebagai logam oksida. Okay, cikgu nak test betul ke tak dia adalah base. So, cikgu akan tindak balaskan dengan asid. So, MgO, cikgu tindak balaskan dia dengan asid hidroklorik. So, hasil dia, cikgu akan dapat Mg berpasangan dengan Cl. Okay, tukar pasangan kan. Mg tu plus, Cl minus. So, crosskan dapatlah MgCl2. Kemudian H dengan O akan jadi air. MgCl2 dan air. Okey, kita seimbangkan. Mg 1, sini pun 1. Sini O1, sini O1. Sini H1, sini H2. So kita tambah 2 untuk H dan 2Cl, sini pun 2Cl. Sudah seimbang. So ini ialah garam. Okay, ini ialah garam. H2O of course lah, air. So, betul ke tak hasil dia garam dengan air apabila bertindak balas dengan asid? Betul kan? Jadi, MgO ialah base. Okay? Okay, garam ni ada beberapa jenis garam. Awak akan belajar juga dalam topik ni nanti. Antaranya kita ada garam klorida, garam nitrat, garam karbonat, garam sulfat. Okay, kemudian, okay, dah settle definisi untuk base. Base ialah bahan yang boleh bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Lepas tu kita nak tahu apa definisi alkali pula. Ada orang kata alkali dengan base tu benda sama. Betul ke? Okay, sebenarnya alkali ialah base. So, sama ke tak sama? Belum habis lagi. Alkali ialah base yang larut dalam air. Kebanyakan base tak larut dalam air, tapi alkali adalah base yang larut dalam air. Okey, bila dia larut dalam air, dia akan hasilkan ion hidroksida. So, alkali ialah base yang larut dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Itu definisi untuk base. Jangan bagi definisi yang sama untuk base dan juga alkali. Okay, so base yang larut dalam air menghasilkan ion hidroksida ialah definisi untuk alkali. Okay, contoh alkali. Okay, contoh alkali ialah NaOH, KOH, BaOH, natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida. Ini contoh alkali. Okay, dan satu lagi, nak tunjuk satu lagi.
Satu lagi ialah NH3, amonia, pun sejenis alkali. Okey, cuba cikgu tunjuk satu persamaan macam ke atas tadi kan. Okey, cikgu ambil NaOH. NaOH, tengok takrif dia, base yang larut dalam air. Jadi NaOH ni kita masukkan dalam air. So bila dimasukkan dalam air, natrium hidroksida ni akan mengayon kepada Na+ dan OH negatif. NaOH mengayon kepada Na+ dan OH negatif. Syarat dia mesti ada air dan syarat dia juga mestilah base yang larut dalam air. Kalau base tu tak larut dalam air, contohnya magnesium oksida tu, magnesium oksida ni tak larut dalam air. Jadi walaupun awak masukkan dia dalam air, dia tak akan mengayon. Sebab macam mana dia nak mengayon? Dia tak larut pun dalam air. Okey? Okey. Itu contoh untuk NaOH. Kedua, cikgu nak bagi contoh untuk amonia. Yang lain tu KOH, BaOH tu sama je sebab belakang dia memang OH kan. So bila masuk dalam air, dia akan mengayon kepada ion logam dan ion hidroksida. Tapi kita nak tengok amonia. Okay, amonia ni sebelum kita ionizekan dia, kita kena tambah dia dalam air dulu kan. Tindak balaskan dulu dengan air untuk hasilkan amonium hidroksida. Bila amonia masuk dalam air, dia akan menghasilkan amonium hidroksida. Okay, amonium hidroksida tu NH4OH kemudiannya akan mengayon kepada ion amonium NH4+ dan ion hidroksida. Okey. Cikgu kenapa pula macam ni? Arrow apa ni? Ini nama dia reversible arrow ataupun anak panah berbalik. Anak panah berbalik ni kita gunakan untuk tunjukkan untuk tunjukkan pengayonan untuk alkali lemah. Tak apa, cikgu tunjuk ni dulu. So NaOH mengayon kepada Na+ dengan OH-. Okey, so ada hasilkan ion hidroksida. Yang ni pun ada hasilkan ion hidroksida. Bila dua-dua ni hasilkan ion hidroksida, jadi amonia dan juga natrium hidroksida ni adalah alkali. Sebab alkali ialah base yang larut dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey, faham Kita settle yang pertama. Kita akan masuk yang kedua, jenis alkali. Okey, jenis alkali. Asid kan, hari tu awak dah belajar, ada asid kuat, asid lemah kan. So yang ni pun sama, alkali pun kita ada alkali kuat dan alkali lemah. Okey, kalau alkali kuat, dia akan mengayon sepenuhnya, mengayon lengkap dalam air. Okey, gariskan perkataan lengkap. Mengayon lengkap dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Manakala untuk alkali lemah, terms dia ialah mengayon separa lengkap atau mengayon separa. Okey, dalam air. Nampak kan? Macam asid kuat dengan asid lemah pun benda yang sama. Asid kuat adalah asid yang mengayon lengkap dalam air. Asid lemah ialah asid yang mengayon separa dalam air. Alkali kuat pula alkali yang mengayon lengkap. Alkali lemah, alkali yang mengayon separa dalam air. Separa maksudnya separuh. Tahu tak separuh? Kalau cikgu ada 50, so separuh ialah 25. Okay, kita nak tunjukkan dari segi apa yang berlaku, berapa banyak ion hidroksida yang terbentuk. Okay, cikgu ambil contoh untuk alkali kuat, NaOH.
Apabila mengion dalam air, dia menghasilkan Na+ dan OH negatif. Kalau cikgu guna 5 natrium hidroksida, ingat dia mengion lengkap. Kalau 5 mol natrium hidroksida yang cikgu guna, jadi ion hidroksida ni pun akan menghasilkan 5 mol. 5 mol natrium hidroksida menghasilkan 5 mol ion hidroksida. Itu baru lengkap. Okey, kalau alkali lemah, contohnya amonia tadi kan, dia hasilkan amonium hidroksida. Kemudian dia mengion separa. Kalau cikgu letak 10 mol natrium hidroksida, so pengionan tu berlaku, dia hasilkan berapa mol ion hidroksida? Dia akan hasilkan separuh. 5 mol ion hidroksida, separuh. Okey? Okey, harap semua fahamlah. Cikgu dah bagi contoh dalam bentuk kuantitatif. Okey? Kemudian, kita settle yang kedua, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga apa dia tadi? Peranan air, betul tak? Peranan air dalam menunjukkan sifat kealkalian. Okey, contohlah alkali, sabun. Kalau sabun buku tu awak guna untuk cuci badan yang kering. Badan awak tak ada air, kering. Sabun pun kering. Adakah sabun tu akan hasilkan buih? Boleh ke tak sabun tu membersihkan badan awak? Tak boleh. Okey, tak boleh sebab alkali ni dia hanya boleh tunjukkan sifat kealkalian dia dengan kehadiran air. Sama juga dengan ubat gigi. Kalau gigi awak dalam keadaan kering, berus gigi pun kering, awak sapu, awak letak ubat gigi je dekat situ, pencucian tu tak berkesan. Okey, gigi awak tu, asid pada gigi tu tak dapat dineutralkan oleh alkali pada ubat gigi. Kenapa? Sebab kena ingat balik, alkali ni ialah base yang larut dalam air kan. Jadi kalau NaOH yang dalam bentuk pellet, dalam bentuk ketulan tu, okay, kita tak masukkan dalam air, dia tak boleh menghasilkan ion. Dia tak akan menghasilkan ion kalau tak ada air. Kalau ada air, barulah NaOH tu boleh mengion. Baru dia boleh mengion. Nampak? Syarat dia mesti ada air. Okey. So, settle yang keempat. Settle yang ketiga. Okey, yang keempat ialah kegunaan. Okey, kegunaan cikgu nak go through buku teks je lah. Okey, ada beberapa contoh yang diberi dalam buku teks ni. Okey, kegunaan asid dan alkali, asid, base dan alkali bukan sekadar bahan kimia dalam makmal tetapi juga banyak dijumpai dalam kehidupan seharian. So, jangan ingat asid, base dengan alkali ni ada dalam makmal je. Itu semua salah. Okey, ada banyak bahan yang kita guna dalam kehidupan seharian yang diperbuat daripada asid, base dan alkali. Okey, contohnya ialah ubat gigi. Macam contoh tadi kan cikgu bagi. Fungsi alkali ni, fungsi ubat gigi ni adalah untuk meneutralkan asid pada gigi. Okey, untuk mengelakkan gigi kita cepat rosak. Kemudian, okey, yang ini contoh untuk kegunaan asid. Cuka kita guna untuk buat jeruk cili. Tak kisah sebenarnya, bukan jeruk cili je, jeruk buah, jeruk sayur, apa-apa jeruk pun biasanya kita gunakan cuka. Sebab cuka ni dia macam bahan pengawet, dia boleh panjangkan lifespan makanan. Okey, kemudian ini contoh lain dalam bidang pertanian. Okey, kita nak suburkan tanah, kita boleh guna baja. Baja ialah alkali. Okey, baja bersifat alkali dan dia akan meneutralkan tanah yang berasid. So, tanah tu lebih subur, lebih sesuai untuk tanaman. Dia akan hasilkan tumbuhan-tumbuhan yang subur. Yang kedua, perindustrian. Okey, yang ni ialah bateri kereta, yang ni sel kering. Kan, dua-dua menggunakan asid. Biasanya diorang guna asid sulfuric. Okey, alkaline battery, guna alkali juga. Guna
asid juga. Okey, tablet antacid. Yang ni dalam bidang perubatan. Tablet antacid ni famous untuk pesakit gastrik. Orang yang sakit gastrik dia tahulah pil antacid ni. Ataupun kalau yang minum dalam bentuk cecair tu kita panggil dia susu magnesia. Susu magnesium hydroksida. Okey, dia beralkali untuk kurangkan keasidan dalam perut kan. Kita gastrik ni sebab asid dalam perut tu. Jadi bila makan tablet antacid ataupun susu magnesia tu dapat mengurangkan keasidan dalam perut. Kemudian dalam bidang pemakanan, yang ni air gas. Okay, air gas ataupun air berkarbonat. Usually dia buat daripada asid karbonik. Okay, sebab tu dia menghasilkan, sebab tu sebenarnya minuman-minuman ni tak bagus. Dia menambahkan keasidan dalam perut kita. Okay, tak elok. Nanti lepas minum tu kembung lah kan, sakit perut. Okey, itu saja contoh untuk kegunaan. So kita dah masuk empat standard pembelajaran yang cikgu bincangkan awal-awal tadi. Kita dah tahu definisi, jenis alkali, alkali kuat, alkali lemah, peranan air dalam menunjukkan sifat kealkalian dan kegunaan asid besan juga alkali dalam kehidupan seharian. Awak boleh buat bacaan lanjut daripada buku teks dan cuba jawab soalan latihan dalam modul awak 6.1. Masih lagi dalam tajuk yang pertama tu kan, peranan air. Okey, cuba jawab. Kalau hari tu awak dah jawab yang tajuk asid, hari ni boleh cuba jawab untuk tajuk alkali. Okey, next class ialah pada minggu depan. Okey, minggu depan seperti mana yang korang tahu, cikgu akan mula bekerja. Jadi sebelum cikgu start kerja tu, cikgu akan bagi dulu kerja untuk awak. Okey, PDPC lah, pengajaran macam sekarang ni juga untuk awak. Bila dah siap nanti, tolong ambil gambar, hantar pada cikgu personal. Okay, PM cikgu personal. Okay, terima kasih atas respon korang. Yang mana yang belum pernah respon tu, tolonglah respon. Okay, tolonglah respon. Bukan untuk kebaikan cikgu, tapi untuk kebaikan awak. Ingat tu, kebaikan awak. Jangan ingat awak tak belajar tahun ni, awak tak payah sit for SPM next year. SPM awak tak bergerak, memang tetap next year. Okay? Jadi kalau awak gunakan masa cuti ni dengan sebaik-baiknya, cuti ni awak gunakan sebaik-baiknya. Buat kerja, buat latihan, buat kerja rumah, study apa yang awak dah tertinggal. InsyaAllah nanti buka sekolah, awak tak ketinggalan. Bahkan awak mungkin lebih bersedia, lebih berpengetahuan, lebih berilmu sebab awak dah banyak study dekat rumah. Okey, itu je untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.